Alhamdulillah kembali lagi kita pada pagi yang mulia ini. Syukur Alhamdulillah. Dan kita akan membincangkan, teruskan berdiskusi dalam segmen kesihatan wanita ini berkenaan dengan peluh melampau. Sebenarnya peluh melampau ni sama ada di tapak tangan ke, dekat bahagian ketiak dan sebagainya, dia akan menyebabkan kita macam hilang keyakinan diri, kan? Rasa macam alamak, malu, segan dengan kawan-kawan di sekitar kita, kan? So hari ini kita ada bawakan seorang yang pakar dalam penyakit ni. Kita bawakan Dr. Sanggal Peruma, pakar bedah colorectal dan laparoscopic Hospital Pakar KPJ Rawang. Selamat pagi, doktor. Selamat pagi. How are you? Oh, fine. Okay. You look very fresh, ceria di pagi hari. Okey, sebenarnya doktor, kalau kita bercakap tentang peluh, of course dia ada kaitan dengan kelenjar peluh. Jadi mungkin doktor boleh explain dulu pada kita kan dengan lebih jelas lagi, apakah itu kelenjar peluh? Kelenjar peluh ni sebenarnya satu struktur di bawah kulit kita. Biasanya dia punya fungsi dia sebenarnya untuk menstabilkan suhu badan kita. Dan kadang-kadang dia boleh keluarkan air berlebihan. Tapi masalah yang berpeluhan ni sebenarnya untuk protektif badan kita. Tapi yang kondisi yang panggil hyperhidrosis ni di satu penyakit lah berbanding dengan orang biasa berpeluh biasa dengan ni berpeluhan kelebihan itu ya. Okey, selalunya doktor yang kita dengar dekat tapak tangan, kat bahagian ketiak dan sebagainya. So macam dia akan melibatkan bahagian-bahagian yang lain tak, macam muka dan kawasan yang lain? Ya, kebiasaannya tempat yang paling berpeluh tu adalah dekat tapak tangan ataupun tapak kaki Oh, tapak kaki pun ada. Tapak kaki ada, tapak kaki dan ketiak. Selain daripada itu muka. Terutama di bahagian kepala kepala dan badan juga tapi kebiasaannya tak ramailah tapi yang condition yang hyperhidrosis ni anggaran dalam 1 hingga 2% population general population di Malaysia. Siapa yang selalunya kena hyperhidrosis ni? Wanita ataupun lelaki atau siapa-siapa saja? Biasanya dia punya insiden tu sama, lelaki dengan perempuan sama. Ini tak ada satu segmen yang lebih tinggi daripada satu. Ini general population macam itulah 1 hingga 2% lah. Bukanlah kerana faktor keturunan dan sebagainya, doktor? Kebiasaannya tak ada. Ini tak related dengan genetik lah. Tak related dengan genetik. Okey, mungkin doktor boleh mula terangkan faktor utama berlakunya perpeluhan melampau ni. Faktor terutamanya ni dengan climate weather. Ini actually kita boleh bahagikan perpeluhan ni kepada dua segmen. Satu tu kepanggil primary satu lagi dipanggil secondary lah. So silakan doktor. Okey. So yang kita bila kita tengok ini yang gambar yang tadi kita cakap pasal kelenjar peluh. Oh, inilah dia. Ini kelenjar peluh ni sebenarnya kulit kita kan, kulit kita. Ini dia bahagian ini yang kelenjar yang peluh. So yang kita pergi ini tanda-tanda yang berpeluhan So yang hyperhidrosis ni kita boleh bahagikan kepada dua bahagian lah utama atau secondary So primary itu di mana disebabkan oleh dia panggil satu saraf simpatetik kita dia aktif berlebihan lah. Secondary itu disebabkan oleh penyakit lain. Penyakit lain katakan macam pesakit kencing manis. Bila penyakit kencing manis dia pergi keadaan hypo bila gula di badan kita turun dia akan berpeluh juga kan. Endocarditis is satu condition di mana kan radang bahagian satu layer yang cover jantung kita jadi radang so boleh dapatkan itu endocarditis. Dan demam tu boleh sebabkan banyak penyakit macam jangkitan macam malaria denggi semua kan. Bila kita dapat demam pun kita akan berpeluh. Lepas tu yang paling common ini terutama perempuan ramai perempuan ada masalah hypothyroidism mana thyroid
kita terlebihan hormon kita, thyroid hormon kita berlebihan pun boleh buatkan perpeluhan lebih lah. Dan penyakit lain macam HIV, AIDS. Lagi satu yang sering kita tengok tu serang jantung, yang heart attack orang panggil kan. Bila kita ada heart attack dan kita akan berpeluh berlebihan. So itu kena jaga. Lepas tu lain daripada itu leukemia. Lagi satu yang menopause, di mana perempuan attain menopause kan, masa dalam keadaan itu dia akan berpeluh lebihan, boleh dengan hot flash semua kan, boleh tu obesity, itu masalah I think di Malaysia bertambah sekarang obesity lagi satu dan lagi keadaan yang biasa kita tengok tekanan macam stres. Kita stres dan tuberkulosis ni ada penyakit ni kan, nanti orang panggil TB. Kebiasaannya kita dapat perpeluhan masa malam. Malam night sweat dia panggil kan. So itulah keadaan yang secondary. So yang primary basically disebabkan oleh yang hypersympathetic activity lah. Okey doktor, kalau dia betul-betul berlebihan doktor kan, macam suami saya pun ada masalah juga. Dia tapak tangan tu memang berpeluh secara berlebihan. Jadi perlu ke kita melakukan minor operation? Okey, sebenarnya tergantung kepada individual kan. Pertama kita boleh kita rawatan ni kita boleh kita boleh dibahagikan tiga bahagian. Satu tu kita boleh rawat dengan konservatif. Konservatif macam ni patient sendiri boleh ubah suaikan dia punya kerja, terutama macam perpeluhan dekat ketiak, katakan dia boleh pakai lebih pad dekat sana, dan berpeluh dekat tapak kaki boleh pakai powder ataupun pakai absorber yang sweat absorber dan baju kita pakai jenis cotton yang absorber. Elakkan makanan pedas, berempah yang akan membuatkan kita berpeluh seharian kan, dan elakkan tempat crowded area kan. Ni kita adjust kita punya lifestyle lifestyle. Tapi kadang-kadang kerja kita tak dapat elakkan benda-benda ini. So kita pergi ke rawatan perubatan perubatan tu kita boleh cuba dengan injection botox. I think ramai kan familiar dengan botox kecantikan. Kita ingat botox dekat saja kan. Dekat muka kita je untuk mengubah ciptaan Tuhan dan sebagainya. Nauzubillah. Okey, yang rupanya yang ni pun ada juga botox. Botox ni ada banyak fungsi dia kan. So botox kita injek dekat tempat yang berpeluhan tapi kadang-kadang dia perlukan 3-4 kali rawatan injection dalam 3 hingga 6 bulan sekali untuk tengok dia punya efek dia kan. So dia punya efek dia agak baik juga, tapi tergantung kepada individual dan tempat mana kan. So tetap boleh injek botok dekat semua tempat kan. Okay. So yang lagi satu condition pula hydroporosis. Hydroporosis di mana dia mengalirkan kuasa elektrik low voltage dalam bekas yang mengandungi air. So dia redamkan bahagian yang berpeluh dalam 20 hingga 30 minit macam itu. Tapi masalahnya dia perlu repeat 2 hingga 3 kali seminggu. Disiplin lah dan kena buat regular kan. Tapi kadang-kadang mesin itu patient tu boleh beli. Dia boleh buat sendiri dekat rumah pun boleh lah. Dengan gagalnya 2 jenis rawatan ini, kita boleh cuba dengan ubat. Ubat dipanggil anticholinergic lah. So masalah dengan ubat ni dia buatkan side effect kan. Side effect bila ambil ubat tu kita ada kabur penglihatan. So kabur penglihatan, kadang-kadang mulut jadi kering, kulit pun jadi kering. So terutama some people tak dapat
terima benda ni. Okey, mungkin ada di kalangan wanita yang dia ada penyakit ni tapi dia tak tahu pun dia ada penyakit ni. Kita nak tahu apa mungkin itu peluh biasa ataupun peluh yang penyakit, tapi kita nak bincangkan pasal ni, tapi Doktor sabar sebelum dulu, tu sebelum doktor jawab kita nak berehat sebentar. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi masih lagi membincangkan tentang kesihatan wanita, masih lagi membincangkan peluh berlebihan. Okey, doktor nak explain macam mana rawatan untuk penyakit ni. Last kali tadi pembedahan. Doktor tak masuk lagi dekat pembedahan. Okey, pembedahan itu kita ada dua jenis pembedahan. Yang cara yang paling simple dikatakan kita buang kelenjar peluh tu. Tu kebiasaannya buat by plastik surgeon lah. So kita boleh buang itu, tapi memang ada parut sikit. So tapi yang gagal tu juga, dan ada satu lagi pembedahan dia panggil thoracoscopic sympathectomy. Ni cara kita panggil, orang nama kata kita buat cara tebuklah dua lubang dekat dada kita. Ini boleh nampak dalam gambar ini kan. Dengan
di apa yang kita tengok dalam dada kan. Okey. Ini yang saya katakan tadi, yang apa kata saraf simpatetik. Saraf simpatetik itu yang itu, yang saraf tu, itu yang dan ni dipanggil ganglion. So kita kena apa kata dalam medical term kata destroy ganglion, hapuskan dua ganglion itu ni membuatkan dia akan hilangkan apa kata dia punya simptom. Tapi masalah dengan side effect pembedahan ini, kita boleh hilangkan dekat, katakan patient tu berpeluh lebih dekat tapak tangan. Tapi bila kita buat lepas pembedahan ini, dia akan berpeluh dekat badan pula. Side effect-nya. Side effect dia kan Bertukar dia bayan lain. So then kadang-kadang boleh berkata menyusahkan lagi juga, tapi itu ikut keadaan patient dan patient punya pekerjaan kan. So kita kena apa kata choose mana treatment yang paling baik untuk patient individual tu. Okey doktor, seserius mana boleh penyakit ni jadi? Sebenarnya penyakit ni bukan katakan bahayakan nyawa macam kata-kata banding dengan kanser apa kan, tak ada. Tapi masalahnya dia ada efek dekat dengan patient yang berpeluh selalu kulit dia jadi putih. Kulit jadi putih, kadang-kadang kulit jadi merah, dia pun tak lembab, selesa, tak doktor, selesa kan? Dan terutama katakan patient tu kerja dekat dengan apa kata ramai nak salam pun tak boleh kan, dia embarrass kan. So dan kadang-kadang patient ni kerja dengan related dengan elektronik dia boleh get electrocuted. So macam dan inilah masalahnya kan. Tapi untuk long term untuk bahayakan nyawa tak ada lah. Nanti more berkata social and cosmetic efek untuk seseorang. So macam mana pesakit tu nak tahu yang dia sebenarnya menghadapi penyakit ini ataupun itu hanya peluh biasa saja di tangan? Okay, biasanya perpeluhan tu biasa kita dapat bila kita bersenaman, suhu di apa kata temperature tinggi kan. Katakan seorang tu perlu di bilik aircon macam ini, sejuk ni kan. Itu adalah satu tanda dia kan. Banding dengan dia dalam bilik itu ada 10 orang tapi you saja berpeluh kan. So then something wrong kan. So saya rasa dalam keadaan tu lebih baik dapat nasihat dari doktor lah kan. Sedikit nasihat doktor lah. Mungkin ada yang wanita-wanita yang sedang menonton sekarang ni rasa macam alah malulah, segan kan nak jumpa doktor dan Tapi sebagainya. kalau nak buat rawatan yang macam pembedahan ke botox ke, mungkin banyak side effect. So apa nasihat doktor? Mungkin itu cara yang paling baik. Artinya perlu kita pergi apa kata jumpa doktor, dapatkan masalah apa kan. Saya tunjukkan tadi kan, ada penyakit secondary boleh ada penyakit lebih serius boleh buatkan simptom ini so pastikan dapat rawat pemeriksaan betul dan kita dapatkan apa kata diagnosis dulu dan ikut diagnosis dan kita boleh apa kata tailor kita punya rawatan ikut individual kita dengan pekerjaan kita. So itulah cara paling baik saya rasa dapat nasihat dari doktor anda yang pendekatan dan kita buat rawatan yang susulan ni. Tapi doktor pun tak jauh, dekat Rawang je. KPJ Rawang boleh jumpa dengan doktor. Kan. Begitu dia mungkin untuk mengatasinya kita pakai macam doktor cakap tadi, pakai cotton, pakai yang light supaya tak panas lah. Kalau lagi panas lagi banyaklah peluh. Lagi memang berpeluh lagi kan. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Sanggar Perumal, pakar bedah colorectal dan laparoscopic Hospital Pakar KPJ Rawang. Thank you doktor. Kalau ada kesempatan lagi doktor datang lagi ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Selepas ni doktor terus ke KPJ Rawang? Ya, okey. Selamat bekerja doktor. Thank you. Terima kasih kerana sudi merawat rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Okey, itu saja yang sempat kita kongsikan bersama dengan anda untuk peluh melampau dalam segmen kesihatan wanita ini. Kepada anda, kalau janganlah ada rasa malu, segan, rendah diri dan sebagainya. Pergi keluar, pergi ke klinik, hospital dan buat rawatan. Mungkin kerana peluh melampau tu adakah kerana penyakit lain? Itu yang kita bimbangkan. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan sebentar lagi, tapi sebelum itu kita rehat seketika.
Assalamualaikum. Boleh cakap juga. 1, 2, 3. Kat situ ke? Okey. Kiki. Tak ada.